Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita berhenti hari itu ni pada muka surat apa, 8 tanda 10 no? Yang kitab baru 10 dalil. Dalil Islam menunjukkan agama Islam memudahkan. Sebab apa? Agama Islam ni dia bukan dia nak menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Dia bukan nak menyusahkan kita. Tu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji tu, Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sayang kita. Bukan dia nak menyusahkan kita. Kerana dengan ujian tu baru kadang-kadang hamba-Nya ingat dengan Allah. Kalau kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan, insya-Allah kita ingat dengan Allah. Tetapi kadang-kadang diuji dengan kesenangan, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita pagi ni setelah, tapi masih lagi tajuk besar dia iaitu tarif ilmu fiqh, sumber dan istilah dan istilahnya. Masih lagi takrifnya. Cuma dia sebut ni tajuk-tajuk kecil dia buat main di sini setelah kita bicarakan bahagian-bahagian sebelum ni, iaitu bahagian pertama sehingga bahagian yang ketujuh, mempunyai 8 jilid pengajian dalam kitab ni merangkumi semualah kehidupan kita, di segi ibadatnya, di segi bab muamalatnya, di segi bab munakahatnya, begitu juga tentang hukum-hukum jenayat. Merangkumi semua kehidupan kita, bermula daripada kita bangkit tidur sehingga kita tidur balik, melaksanakan tugasan kita, sama ada berkait tentang keyakinan kita. Sebab hubungan di antara fiqh dan juga akidah Islam, nanti kita akan sebut nanti, tak boleh dipisah-pisahkan. Syariat dan akidah tak boleh kita nak pisahkan, kerana syariat adalah hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala. Akidah
iaitu benda kepercayaan kita, keyakinan kita. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin ni yakin yang hakiki, yang sebenar yakin. Kalau kita kata yakin di segi hukum akal, contoh kita sebut, contohnya saya buat contoh hukum akal yang kita yakin sungguh-sungguh, contohnya waktu ni, waktu siang kan malam. Kita akan kata siang. Yakin tak siang waktu ni? Yakin lah. Kalau dia kata ustaz ni malam Ustaz mesti dia minum yang ketum lah. Dia tanya dia, maksudnya dia lah berlanggar dengan akal dia. Yakin bahawa waktu ni, sekarang ni adalah siang hari. Kita yakin sungguh-sungguh. Begitu juga dengan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan sungguh-sungguh. Kalau orang main cerita kat kita, waktu pagi, waktu siang matahari naik, waktu malam, petang matahari jatuh, tentu kita akan yakin. Sebab benda tu kita duk tengok, hari-hari duk tengok. Orang kata macam mana pun kita akan kata benda tu benda yang betul. Waktu pagi, matahari naik. Waktu petang, matahari turun. Sebab kita duk tengok, kita yakin sungguh-sungguh. Tetapi hak keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui iman. Dengan iman, keyakinan dengan iman. Kepercayaan kita. Disebut dengan tasdik bi qalbi, iaitu membenar dengan hati kita, yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, dalil menunjukkan Islam agama yang mudah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama suatu kesempitan. Bukan dia nak bagi kita ni sempit, musahkan kita, tak. Sebab apa? Urusan hak kita buat, urusan berkat agama, semuanya tertakluk kepada hak hukum yang kita sebut sebelum ni lah, hukum taklif ni. Semuanya tak lari daripada hak kehidupan akhirat. Ada hukum namanya wajib, ada hukum namanya sunat, ada hukum namanya haram, ada hukum namanya makruh, ada hukum namanya harus. Walaupun harus, berkat tentang agama tak harus, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Hak benar, hak benar agama, buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Tetapi walaupun kita kata hukum tu harus, terkadang-kadang hak hukum harus pun kita nak kena jaga-jaga juga. Kerana hak hukum harus tu kadang-kadang boleh jadi wajib. Hak kadang-kadang hukum harus tu boleh jadi sunat. Hak kadang-kadang hak hukum harus tu boleh jadi haram, makruh dan sebagainya. Contoh yang kita sebut sebelum ni, makan. Makan hukumnya apa? Hukumnya harus makan. Nak makan apa makan. Cuma tengok makan apa. Kalau makan benda-benda yang haram, maka jadi haram. Makan benda-benda yang makruh, jadi makruh. Makan benda-benda yang sunnah, jadi sunnah. Begitu juga berjalan hukumnya harus berjalan. Pilih nak pergi berjalan mana. Ada berjalan hukumnya wajib. Ada berjalan hukumnya sunat. Ada berjalan hukumnya makruh. Ada berjalan hukumnya haram. Contoh, kita buat contoh dulu. Pergi ke Siam. Tujuan apa? Nak buat maksiat. Jadi berjalan tu jadi apa? Haram. Tak tahulah berapa banyak haram. Perbuatan hak langkah kita ke tempat-tempat yang tak baik tu. Jadi setiap syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap kepada hamba-hamba ni, dia bukan untuk menyempitkan kita. Hakikatnya untuk kebaikan hamba tu sendiri. Selalu saya duk sebut di mana-mana pun, di mana-mana saya duk sebut pun, semua aturan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap kepada hamba-hambanya adalah untuk kebaikan, adalah dan untuk kepentingan, adalah untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berhajat sedikit pun dengan makhluk. Dia tak berhajat dengan kita. Dia tidak berhajat dengan makhluk. Malah makhluklah yang berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia tidak berhajat, walaupun kita semua tak mau ikut syariat dia pun, dia tak lemah sedikit pun, dia tak kurang sikit pun kekuasaan dia, malah dia tetap berkuasa bila? Azali lagi. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhiran. Azali, iaitu yang disebut dengan yang hakiki, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada akhiran. Kita ada permulaan kita. Apa-apa pun kita ada permulaan dan kita juga ada akhiran. Sebab apa? Sebab kita makhluk. Maka apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetap pada kita suatu peraturan, satu syariat, hanyalah untuk kepentingan hamba-hambanya. Sebagai contoh kita kata kita semayang. Untuk siapa? Dengan semayang Allah nak hamba-hambanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hamba-hamba ni ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita sebut dah bulan sudah, kita semayang sehari 4 kali, 5 kali hak wajib. Tambah lagi hak sunat-sunat dengan qabliyahnya, dengan qiyamulainya, supaya apa? Hamba-hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam semayang menyebut keesaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha tinggi. Hamba-hambanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari semalam yang wajib 5 waktu. Tambah pula yang sunat-sunat. Dengan itu hamba-hambanya tak lupa lah dengan Allah. Allah nak kita duk ingat selalu dengan Allah. Tetapi kalau kita tak semayang, bila masa kita nak ingat pada Allah? Daripada kita semayang subuh tadi, nak bertemu dengan asar ni, jalan tempohnya lama. Bayangkan kalau waktu subuh kita tak semayang, waktu zuhur kita tak semayang, bila masa mana hamba-hambanya nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kadang-kadang hak kita semayang pun tuan-tuan, lepas semayang subuh kadang-kadang lupa dengan Allah. Melatah pun tak sebut Allah, sebut benda lainnya. Tu hak kita duk sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hak masa lain kadang-kadang kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Bayangkan hamba-hamba yang tak mau buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dia tak sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut benda-benda lain. Dia bercakap benda-benda lain daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman tu kata Allah, apabila disebut sahaja nama Allah, gementar hati dia. Sebut nama Allah, gementar hati. Dibacakan ayat-ayat padanya, tambah iman dia. Jadi hak benda ni disebut, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama suatu kesempitan. Bukan nak sempit. Hakikatnya dia nak menjaga kita di segi rohani dan juga jasmani. Luaran dan juga dalaman jaga. Di segi kesihatan pun kita sihat. Orang buat kerja, orang semayang dengan rokoknya, dengan sujud, dengan tidak, semua hak peredaran darah dan sebagainya akan begitu lancak dan sebagainya. Maka ini yang hak-hak kita dapat dunia pun kita dapat, begitu juga dengan hak akhirat pun kita dapat juga. Untunglah dunia pun dapat, akhirat pun kita dapat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Dalam ibadat-ibadat tertentu pun nanti kita akan jumpa esok ni, ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bagi orang tak mampu semayang berdiri, semayang dalam keadaan duduk. Tak mampu dalam keadaan duduk, dalam keadaan dengan lambung kanan, lambung kiri melentang, sehingga sampai peringkat dengan hati. Dengan hati. Kalau dengan hati pun tak boleh buat, ketika tu mati dah lah. Hati pun tak boleh nak bandat dah, ketika tu matilah. Ikut keadaan. Begitu juga orang yang bermusafir, boleh qasar dan boleh jamak. Hak pada 4 rakaat, qasar jadi 2 rakaat. Hak himpun daripada jamak takdim ke jamak takhir, boleh himpun. Daripada dalam satu waktu buat 2 waktu. Boleh bagi
keringanan kepada hamba-hamba yang bermusafir. Diberi keringanan. Bagi orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh, boleh ganti dengan membayar fidyah. Bagi orang yang tak boleh orang yang mengandung. Nah, orang perempuan yang mengandung boleh buka dan diganti pada hari-hari yang lain. Maka ada keringanan-keringanan yang kita akan jumpa nanti. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam adalah mudah. Bukan dia suruh kita mudah-mudah tak. Hakikat agama Islam lah agama yang paling mudah. Mudah, tuan-tuan nak semayang pun mudah, tak perlu redah api pun. Kita kalau redah api pakai tak semayang kita. Tak perlulah nak kena beli apakah itu, nak kena beli cuci. Tak pernah. Hanya tutup aurat sahaja bagi orang perempuan, muka dan tapak tangan depan dan juga belakang. Tu kita kalau pakai macam ni, nak musafir macam ni pun boleh semayang dah. Cuma kalau semayang jemaah tu kita disunatkan pakai berwarna putih. Sunnah pakai putih sebab apa? Bila pakai yang hak putih ni tak ganggulah orang di belakang. Dia dah tengok, dia beli mana kat nak tudung bunga-bunga ni. Bayang dia pun tak kosong. Lepas tu dia tengok baju lah. Baju dia macam kain lansir rumah saya tu. Duk tengok macam-macam semayang pun tak kosong dah. Bik kita semayang pakai di rumah hak mahal-mahal, pakai di rumah hak putih, kita pakai mai semayang. Sebab apa? Sebab kita nak, bukan hanya kita, insya-Allah lah kosong sebab kita tak nampak. Ataupun kadang-kadang kita betul-betul dalam ni aku seorang yang pakai mahal. Lain semua pakai murah mereka. Kadang-kadang tak kosong juga. Jadi kita pakai hak putih semuanya kita samanya. Tapi di rumah kita pakailah. Kita beli mahal-mahal 2-3 maka kita pakailah di rumah kita. Sebab apa? Di rumah kita seorang-seorang. Tapi kalau main masjid, jadi ramai orang tengoklah. Jadi orang menyebabkan orang tak kosong. Macam kita sebut dululah. Kita beli kasut mahal-mahal, kita hak bulan sudah kita sebut. Beli kasut mahal-mahal, kita pakai pi kebun, pi dusun, pi bendang. Beli hak kasut 2-3-400. Orang tengok, orang kata gila orang tua ni. Beli kasut mahal-mahal, pi kebun, pi motong, pi bendang, pi buat kerja, kasut 500-600. Yang hak selipar 2-3 ringgit, yang ikat dengan tali rupiah dengan dawai, pakai main masjid. Pakai mai kuliah. Contoh kita kata teruk dia ni. Mai kuliah, mai masjid, pakai hak putih-putih, hak ikat dengan dawai, hak pi kerja, hak pi dusun, pakai yang mahal-mahal. Bagi dia baiklah, bagi dia. Kita kena sangka baiklah. Mungkin bagi dia pakai mahal-mahal, pi kerja, dia jejak kaca pun pecah. Jejak paku tak boleh masuk kaki dia. Dia jejak duri pun, duri akan patah sebab tapak dia begitu kuat. Kalau dia pakai main masjid, agak-agak semayang kosong dah 500 dah. Yang pun tak kosong. Dia ingat pi Allahu Akbar. Pi lah 500. Tapi kalau hak dia pakai hak ikat dengan dawai, kosong dah semayang dah. InsyaAllah kosong. Dia tak ingat hilang. Kalau hilang pun tak apalah. Hilang pun tak apa, ikat dengan dawai. Tak ada masalah apa pun. Bagi dia elok. Tu kita nak kena sangka. Sama lah kita pun hak kai beli mahal, pakai rumah apa. Sebab kita nak orang yang mai semayang tu dalam keadaan kosong. Jadi agama Islam tu mudah. Dia tak menyusahkan kita. Semua hak kita buat, mampu untuk kita buat. Tak ada alasan kita kata susahlah agama Islam ni. Hakikat dia ajak, agama Islam ajak pada kita tu semua benda yang mudah, benda yang senang pada masa-masa untuk kebaikan semua. Sebagai contoh kita kata susah senang puasa daripada pagi sampai petang sampai berguling-guling anak saya nak Coca-Cola nak ayak berguling-guling nak ayak susah hakikatnya untuk kemudahan kita dengan berpuasa sahaja. Hakikatnya kalau kita kaji betul-betul, Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga kesihatan kita. Yang kita nanti kita bukan bantang apa. Ketiga pagi pun kita makan lagi tuan-tuan. Dengan nasi kandaknya, dengan nasi tanggungnya macam-macam kita makan.
Yang duk proses ni tak pernah berhenti duk proses ni. Kalau lah kilang yang mesin tu na saya jam mesin tu duk proses ni. Nasiblah yang duk proses ni tak bunyi macam mesin simen tu. Gonggang. Tengok dah orang duk kerja kontrak tu. Mesin basuh simen tu. Gonggang. Perut kita bunyi tak? Tak bunyi diam. Mai masuklah kepala ikan ke kepala gajah ke masuk ke. Dia proses diam. Dia proses diam. Tak pernah bunyi pun proses. Kalau mesin-mesin lain kan bunyi rosak, kena buh minyak, kena apa. Tapi tak senyap. Maka bulan Ramadan dia suruh nak ajak kita berhenti lasak proses tu. Nak servis ni nak buang dia punya. Kalau kita akan servis lah. Lemak-lemak yang selama ni yang duk je tu kadang-kadang kita puasa kita rasa panas dan sebagainya ni. Dia akan bakar ni lemak-lemak yang ada pada perut kita nak bakar, nak buang tuan-tuan, puan-puan. Untuk kesihatan kita. Nak buang ni segala-gala apa yang kita makan selama 11 bulan ni. Nak proses balik, nak cuci balik, nak servis balik. Kalau motor kereta pun kita servis, tambah-tambah ni hak dalam ni bukan hanya masuk ayaknya. Macam-macam masuk. KFC pun masuk. Macam-macam lah. Tak tahu apa daripada pagi sampai makan malam. Daripada rumah makan. Naik tang kereta makan. Turun sekali makan. Balik sekali makan. Nak tidur pun makan. Tak berhenti-berhenti makan. Maka Allah SWT Ramadan, Allah SWT suruh relax sat. Jangan makan sat. Bukan lama mana pun. Hanya beberapa jam saja di waktu siang. Malam kita makan balik. Maka nak memproseskan, nak jaga kesihatan kita. Bayangkan, selalu saya duk sebut contohlah. Contohnya kambing. Kambing ke lembu ke siapa-siapa yang ada kambing. Sekejap lagi, puan-puan baliklah di rumah tengok kambing. Malam-malam mereka buat apa? Malam-malam kambing kita yang makan rumput, yang makan daun, yang makan pisang dan sebagainya. Malam-malam mereka proses sendiri. Nampak ada mereka buat keluar. Malam-malam mereka buat keluar. Buh di tepi mereka proses sendiri ni. Nyap. Perasan tak? Sehingga kadang-kadang keluar ayak liuk duk proses tu, ingat duk bagi nak berkisar, nak bagi hancur ni rumput, kulit pisang dan sebagainya. Depa gigit, depa duk kunyah tu tak berhenti-berhenti. Kunyah-kunyah telan, lepas tu buat keluar pula. Kunyah-kunyah telan, buat keluar juga sehingga makanan tu jadi hancur proses tu. Kita malam-malam buat keluar tak? Buat keluar pakai muntah, rumah ni wet muntah, rumah ni wet muntah. Kita tak buat keluar. Bapa perut kita proses tak berhenti mungkin. Maka mai Ramadan, Allah SWT suruh rehat sat. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kesihatan tu disebutlah Nabi. Siapa yang berpuasa maka dia sihat. Berpuasa, orang yang puasa bukan hanya puasa Ramadan je. Orang puasa sunat-sunat pun badannya akan jadi sihat. Kenapa? Sebab perut kita ni kalau banyak masuk makanan akan jadi sarang penyakit. Masuk macam-macam. Kadang-kadang tak kawal pula lah. Makan pula ikut nafsu pula. Makan selagi tak bunyi 5 kali. Tak berhenti. Yang pertama ada bagi amaran dah. Tambah lagi. Yang kedua. Sampai bunyi yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga baru dia berhenti. Hak pertama dia tak berhenti lagi. Jadi nak untuk kesihatan kita. Contoh kemudahan, dia tengok contoh kemudahan yang diberikan oleh Islam. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Ini barang hak yang sembahyang fardu lah. Tapi hak sembahyang sunat yang kita sebut dulu boleh. Nak sembahyang duduk pun boleh. Nak sembahyang tidur pun boleh. Hak sunat. Contohnya, kita sembahyang tarawih Ustaz. Tak larat nak biar. Saya larat berdiri. Saya nak sembahyang duduk boleh. Duduk boleh. Cuma pahalanya kurang daripada sembahyang berdiri. Hak sunat dah. Pahala contohnya kalau berdiri dapat 1000, duduk dapat 500. Tak apa tu. Ustaz, saya tak mau duduk, saya nak tidur boleh. Tidur boleh sembahyang sunat. Tapi pahalanya separuh daripada duduk. Kalau duduk dapat 500, tidur dapat 250. Tapi habaq dia buat main bantai tidur teruslah. Nak sembahyang pun kira dengan Allah. Tapi kalau hak sembahyang fardu, kalau tak mampu dia kena berdiri. Sebab disebut dengan berdiri bagi yang mampu. Nanti kita akan masuk tajuk, dia akan cerita. Berdiri bagi yang mampu. Mampu tak mampu ni siapa yang tahu? Dia yang tahu. Orang mana tahu? Dia yang tahu dia mampu berdiri ataupun tak mampu berdiri.
Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka tidak sah sembahyang dia. Jadi kita kena tahu, kita kena ukur diri kita, aku mampu berdiri dah. Contohnya kadang-kadang buat main kerusi berdua rumah lah. Tanggung kerusi. Hayya. Tanggung pada rumah buat main masjid. Main. Allahu Akbar. Mayang duduk tu. Jadi berjalan larat. Maka berdiri dulu. Allahu Akbar. Sekali lagi dah tak larat dah. Baru duduk. Duduk. Tu imam baca Baqarah pula panjang pula. Alhamdulillah aku duduk dah. Jangan. Kita duduk dah sihat dah, mampu tak sakit dah, kita kena berdiri balik pula. Sebab apa? Dah kita sihat dah. Mana tahu imam, mana tu Syekh baca Al-Baqarah pula 286 ayat. Tapi tak ada lah. Selalu saya duk sebut kat Tok Imam, bagi Tok Imam, kalau nak sembahyang, nak baca panjang, boleh dengan syarat minta izin dengan makmum. Tanya makmum, malam ni saya nak baca 2 live. Contoh. Nak baca 2 live boleh dah. Kalau makmum kata okey kami setuju boleh. Tapi kalau makmum tahu saya tak mau, dia tak larat, maka dia kena minta izin dekat makmum. Tapi kadang-kadang pelik ni. Kalau dia main sembahyang jadi imam, dia baca panjang di masjid, di rumah dia qul Allah inna a'taina. Qul Allah inna a'taina main masjid. Oi panjang-panjang, sederhana saja baca. Sederhana baca. Jadi kalau kita mampu berdiri, kita berdiri. Tapi kalau tak mampu, duduk dalam keadaan apa? Duduklah. Rokok kalau contohnya. Ketika duduk tu lah, lama, tema nak rokok. Ketika rokok tu boleh rokok dah, maka kita kena rokok. Kena rokok. Sebab apa? Rokok tu adalah rukun. Tidak adalah rukun. Berdiri adalah rukun. Sebab apa? Rukun apa panggil? Rukun fi'li, rukun perbuatan. Dia kan ada 3 nya, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Dia ada 3 ni, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ada hak perbuatan kita akan jumpa. Rokok tu perbuatan. Rukun perbuatan yang kena rokok. I'tidal tu perbuatan. Kena i'tidal tu macam sujud perbuatan. Kalau hak perkataan, hak kena bunyi yang tu. Dia antara kalau bunyi bisik-bisik pun, setengah pendapat kata tak sah. Tak bunyi apa. Dia kena bunyi suara. Sekurang-kurangnya dengar di telinga kita. Ataupun, maksudnya kalau sebelah tu tak puan lagi. Sebelah jiran kita dengar, tak puan. Memang hakikatnya dia duduk dekat kita. Kecuali Allah tak dengar lah sebab kita ada penjarakan. Kalau sebelum ni dekat-dekat memang dia kenalah. Dan sekiranya orang nombor 3 dengar, hukumnya makruh. Dan sekiranya kita baca ganggu orang habis, hukumnya berdosa pula. Ganggu orang. Jadi kita baca dengar kita je lah. Baca sebut. Kalau rukun qauli kita akan jumpa nanti. Rukun yang kena sebut pada berapa aja? Ada 5 sahaja rukun qauli. Apa dia? Takbir tu ihram kena bunyi Allahu Akbar. Membaca Fatihah rukun qauli bermula daripada bismillah sampai waladdallin. Kena bagi bunyi semua. Jangan tersembunyi walaupun dengan 1 huruf. Nanti kita akan jumpa. Jangan 1 huruf pun tak sebut. Contoh kita pernah buat contoh sebelum ni. Kita pergi semayang, tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sedap. Oi Allah kita pun belakang. Sedapnya baca surat, baca ni Quran. Hakikatnya tak sah dah sembahyang dia. Sebab ba dia tak sebut. Dia terus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita dengar 1 huruf tak baca, takkan Allah nak kira kot. Lepas sembahyang kita pun pergi jumpa Tok Imam tadi saya tak tahulah, mungkin saya tak dengarkan macam mana, tak tahulah. Saya dengar Tok Imam tak baca ba tadi ni, terus Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam kata betul, saya tak sebut ba. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Saya baca 18 huruf. Takkan Allah nak kira ke? 1 huruf dia ingat Allah tu pak menakan dia. Suka-suka dia saja. Tak boleh kena sebut walaupun ba. Sebab rukun qauli kena sebut ba tu. Dengar ba. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun 1 huruf. Hak rukun qauli bermula daripada ba sampailah waladdallin. Waladdallin. Amin tu sunat. Tak baca amin pun boleh tapi sunat. Sebab sebut orang yang membaca amin, menyamai amin para malaikat, maka diampunkan dosa oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Fatihah, begitu juga dengan membaca tasyahud akhir rukun qauli, begitu juga dengan selawat ke atas Nabi, begitu juga dengan salam yang pertama. Itu hak rukun yang kita kena sebut. Tak boleh kita sebut dalam hati. Tak boleh kita berbisik-bisik apa pun tak tahu. Tapi kadang-kadang mentang-mentang lah dia kata rukun qauli, dia baca tu dengar satu masjid. Dia kata, Ustaz tolong tegur Ustaz, kami tegur ni tak boleh nak buat apa Ustaz. Dia ada bunyi ganggu habis tu. Bukan hanya dia baca Ustaz dengan tangan-tangan dia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tangan-tangan macam duk bersilat. Bismillah. Kalau tahiyah tu Ustaz, at-tahiyyatul mubarakah sampai dengan tangan-tangan naik. Kita pun malu Allah pilah depa habaq so pi teguk kita pun habaq abang nak pergi tahu abang tadi abang sembahyang dengar kuat ni. Dengar orang kata budak abang macam tu abang boleh bagi slow-slow dak abang. Dia kata tak boleh Ustaz tak boleh sebut. Kalau macam tu saya kata abang tak jangan mai lah abang duduk sembahyang di rumah lah kerana abang mai menyebabkan ganggu orang. Saya nak tanya abang ni, boleh kalau abang nak bunyi kuat boleh dengan syarat abang pi kedai beli gula. Macam mana? Jadi tak? Tangan jadi tak? Gula sekilo. Dia tak jadi kata tak elok jadi elok lah. Tak jadi pula. Maksudnya apa? Kadang-kadang benda tu benda yang gangguan-gangguan lah. Jadi benda-benda yang was-was. Dia sebut macam elok. Tak payah kita kadang-kadang menyusahkan kita benda tu. Dia kata tak boleh Ustaz. Habis tu abang mai semayang di rumah lah. Cuma abang mai hari Jumaat je. Kita pergi kuliah pula. Dia tadi buat dia mai kat Ustaz ikut dia nak buat macam mana lagi. Nanti ganggu orang lah semayang. Jadi, ya. Dia baca dengar dia saja baca. Dia contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kalau bisik-bisik Bismillah. Dia tak bunyi hak sebutan tu. Walaupun ada pendapat kata tak apa bunyi itu pun, tapi biarlah kita rasa yakin dalam bacaan Fatihah kita tu. Walaupun sebahagian kata bisik-bisik pun boleh, tapi sebahagian kata kena ada suara. Sebab apa? Sebut dengan rukun qauli, rukun yang kita sebut. Kita baca dengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan dengar kita, orang ni tak dengar. Berbeza kecuali dengar yang sebelah kita, memang orang dengar lah sebelah kita tu. Sebelah kita tu memang dengar. Begitu juga dengan orang lelaki. Dia sunat baca pelan dengar dia. Kalau dengar orang lain pun hukumnya makruh juga. Bagi orang yang sembahyang berjemaah. Tapi kalau sembahyang di rumah, sunat orang lelaki tu sembahyang. Kalau hak-hak mana sembahyang isyak, sembahyang maghrib, sembahyang subuh, dia sunatkan nyaringkan suara bagi orang lelaki. Orang perempuan disunatkan perlahan suaranya. Perlahan tu setakat mana? Setakat dengar di telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni kuat dah sebab sebagai speaker. Dengar sampai elok lah. Kalau kita baca, kita dengar kita je. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sebiji. Sebab kan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita berhadapan dengan ketua lah. Menteri kan, raja kan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah batik satu. Ada tak? Ampun tuanku beribu. Dia kata kelak. Sembang apa ni? Ampun tuanku beribu sembang. Apa sembang pun tak faham. Kalau dengan manusia pun kita berakhlak, tambah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kalut-kalut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita baca, kita menghayati apa yang kita baca. Sebab apa? Kita tak mau pemikiran kita akan pergi kot lain. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan ketika kita duk baca tu, sunat tengok tempat sujud kita. Sunat tengok tempat sujud tu. Kalau kita sebut nanti kita sebut ni, tempat pandangan sujud kita pun kalau boleh cara yang berwarna putih. Tu kalau di masjid dia pebuh kain tu warna putih. Sebab apa? Tidak ada gangguan. Kalau ada corak-corak ganggu tak? Allahu akbar. Duk nampak macam kepala babi. Macam nampak macam salik tu. Kalau dia main, syaitan ni dia akan bawa kita. Syaitan. Allahu akbar sahaja dia akan main. Allah lepas Allah tu dia main, dia kata hidung lah, kata telinga dia. Dia ingat dah ceret tutup api tutup. Dia macam-macam dia main. Sebelum ni tak ingat apa pun. Lepas semayang, lalang semayang je dia akan ingat. Maka kita baca pelan-pelan, kita menghayati,
tengok tempat sujud kita. Bila kita tengok tempat sujud kita, tengok pula di tempat sujud tu kekuasaan yang kosong, maksudnya tak ada apa-apa. Tu kadang-kadang dia ganggu, kerana ketika contohnya kita rokok nak Allahu Akbar, tu kita sunat tengok tempat sujud. Kadang-kadang kita tengok, selalu orang lelaki ya, tengok kaki kawan sebelah. Kita tengok. Tu dia kuku orang tua ni. Macam kuku rimau. Tu kadang-kadang gangguan tu syaitan ni pandai, dia akan bawa kita kanyut, kita tarik balik, dia tarik balik, baca pelan-pelan. Berdengar suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab dia rukun qauli. Rukun qauli ya. Ya. Tak payah duk buru-buru, pelan-pelan. Kita menghadap Allah. Menghadap Allah. Satu-satu rukun. Tu rambut disebut, kalau kita sebut, kalau kita Syafi'i, ditambah lagi dengan tumakninah ada 4. Rokok, tumakninah. I'tidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. Duduk antara dua sujud, tumakninah. Tu hak rukun tu, kalau tak tumakninah, tidak sahlah sembahyang kita. Sama juga itu saktah sunat. Tadi semana sunat. Lepas kita Allahu Akbar, berhenti sat. Lepas tu baru baca doa iftitah. Habis baca doa, berhenti sat. Lepas tu baca Fatihah. Lepas waladhdallin, berhenti sat. Lepas tu amin. Dia ada saktah-saktah. Jangan kita macam tak berhenti-berhenti. Bukan hanya dalam keadaan kita penat pula sembahyang kita. Tak pelan-pelan, tak kalut nak pergi mana dah. Nak sembahyang, kalau kita kerja dunia pun kadang-kadang kita tumpu sungguh-sungguh. Tumpu sungguh-sungguh nak bagi kualiti kita tu dapat barang yang baik. Tambah-tambah ibadat, sebab kita sebut dah sebelum ni, sembahyang yang kita buat ni akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah hamba-Mu ini macam mana dia pelihara aku. Kalau kita jaga elok-elok sembahyang kita, sembahyang akan doa pada Allah. Tetapi kalau sebaliknya, hak kita buat lebih kurang dengan Allah. Sembahyang tu kita buat lebih kurang lah. Umpama kat disebut dengan umpama kain buruk, dia ronyok-ronyok, dilempak pada muka kita. Kita tak mau macam tu, sebab kita pelan-pelan buat, tak perlu kalut-kalut. Dengan kita buat contohnya tu, kita nak menyempurnakan hak sembahyang kita, menyempurnakan wuduk kita. Sebelum nak sembahyang tu, kita kena menyempurnakan dah. Jadi kita akan jumpa masuk tajuk wuduk esok ni. Hak fardu wuduk ada 6 tapi penyempurnaan wuduk tu. Sebab apa? Kalau kita nak menghadap raja, penyempurnaan di segi pakaian kita, cara kita nak menghadap, sebelum bercakap lagi dengan raja lagi. Sebelum nak masuk tu macam mana? Ada dengan temu janji sekian-sekian, waktu sekian-sekian, lepas tu nak menghadap. Dengan langkah itu sebenarnya syarat-syarat, tak bercakap lagi. Begitu juga kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada syarat-syaratnya. Tak ikut syarat-syarat tu, sembahyang 17 rakaat ataupun 13 rakaat, 13 rukun sekalipun, tidak sah sembahyang kita sekiranya kita tak ikut syarat tu. Jadi kita buat bagi sempurna, pelan-pelan. Tak kalut nak pergi mana pun, nak pergi mana kita. Lepas kita sembahyang, tak apalah. Lalu yang duk kalut tu anak kecil. Ada anak kecil lah. Selalunya itulah. Kita tengok daripada hantar satu dalam video. Anak kembang. Anak naik atas kepala dah. Itu ujian lah. Ujian orang-orang yang ada anak, ujian lah. Lagi Allah bagi uji, hakikatnya lagi banyaklah pahala kita. Allah uji, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala. Beza dalam keadaan hak ibadat dalam keadaan senang dengan hak tak senang. Beza tuan-tuan. Lagi kesusahan. Maksudnya apa? Kadang-kadang Allah bagi uji dengan anak. Kadang-kadang diuji dengan harta. Allahu Akbar. Bunyi pintu pagar. Tak apa pula masuk. Duk sembahyang tu. Uji dengan harta. Diuji dengan anak. Allah uji semuanya. Uji yang kita sebut dulu ni. Allah sebut dalam Quran. Allah kata, hasiban nas an yutraku an yakulu amana wahum la yuftan. Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan berkata, kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji. Allah uji kita. Uji macam-macam, tapi tak samalah ujian. Ujian saya tak sama dengan perempuan. Begitu juga dengan perempuan tak sama. Masing-masing Allah SWT uji tu mengikut kemampuan masing-masing. Dan kita kena ingat, setiap ujian yang Allah uji tu, hakikatnya Allah sayang dekat kita. Maksudnya Allah SWT masih duk pandang kita. Tu ketika mana Sayyidina Ali sebut, ketika Allah Ta'ala tak uji dia takut-takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh daripada dia.
Bila Allah uji tu hakikatnya Allah masih sayang kat kita. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya menyebut nama Allah. Di mana kita dah sebut selalulah. Sebagai contoh kita kata, kalau Allah tak uji kita dengan sakit gigi, agak-agak sebutlah nama Allah. Tak sakit gigi. Dalam setahun ni berapa kali sakit gigi? Tak pernah sakit, Cuba Allah bagi sakit dalam masa setahun 300 lebih tu, Allah bagi sakit sehari. Malam-malam tak boleh tidur. Sebelum tidur, pukul 9 tidur lah, pukul 5 bangkit. Lepas tu malam tu Allah bagi setahun sehari saja Allah uji kita dengan sakit gigi, tak boleh tidur. Kadang-kadang mengeluh lah. 300 hari lebih tidur okey, tak kata alhamdulillah pun. Allah SWT uji kita dengan sakit gigi, kita mengeluh dengan Allah. Hakikatnya Allah uji tu kenapa? Dengan sakit gigi, kita tak boleh tidur, kita sebut apa? Allah, sakitnya ya Allah. Baru sebut nama Allah. Kadang kalau tak sakit gigi, ye dengar lagu tidur. Tengok TV, tengok sebagainya. Itu kadang-kadang Allah uji tu Allah sayang kita. Baik. Ya. Dalam keadaan ini dibenarkan. Cuma kalau saja je tak boleh lah. Kalau contoh kita ni dalam keadaan COVID ni, maka dibenarkan lah. Tak apa, tak ada hukum makruh apa. Maknanya boleh lah kalau kita pakai. Tapi kalau saja-saja tak boleh lah. Bagi perempuan dia tak boleh tutup dia punya muka dia tu. Tapi keadaan lah dibolehkan. Sebab apa? Sebab nak jaga hak mudarat tu lebih besar. Nak jaga mudarat tu lebih besar. Hak penyakit tu kena jagalah. Sebab apa? Ini arahan. Satu, ketaatan kepada pemimpin. Yang kedua, nak jaga. Kalau kita tak jaga, jadi macam berlaku di Nafpuh hari itulah. Kerana seorang dia menyebabkan bukan di Nafpuh sahaja. Satu utara sampai mana tu. Baling, Perlis, Sanglang, Perak, Pulau Pinang. Kerana seorang sahaja. Sebab itulah. Jadi kita kena jaga benda-benda tu. Sebab apa? Benda yang tak nampak kalau nampak. Pakat tak mai bagi ni kalau nampak lah. Benda yang tak nampak. Kita pakat jaga. Jadi sembahyang pun, maka kita pakailah arahan ikut SOP. Samalah kita dari segi penjarakan, pakai penutup, pakai cuci tangan tu, benda yang kita sebagai sebut dengan kena jaga. Ya, kena pakat jaga. Allah SWT tidak mengubah Allah SWT berlaku kerosakan di atas muka sebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sebab kerosakan berlaku tu hakikatnya di atas asbab dan musabab perbuatan manusia. Berlaku macam ni, maka kita kena pakat jaga. Ya. Dia tak mau pergi sembahyang kerana? Oh, jarak. Dia sunat. Rapat tu sunat. Hak sembahyang jemaat tu wajib. Oh, sebab apa dia kena jarak, dia tak mau sembahyang? Dia jarak tu dia bukan nyuri, maksudnya penyakit. Kalau zaman khalifah, zaman khalifah Umar Al-Khattab berlaku penyakit yang berjangkit. Maka Saidina Umar arah supaya jangan kita pergi tempat yang ada penyakit ta'un tu. Lah macam penyakit ta'un macam tu lah, umpama macam tu. Maka sahabat tanya kepada Amirul Mukminin, adakah kita lari pada ketentuan Allah? Contohnya depa nak pergi satu tempat tu ada penyakit ta'un, dilarang untuk pergi tempat tu. Maka ditanya, adakah kita lari pada ketentuan Allah? Maka Saidina Umar jawab, dah, kita lari pada ketentuan yang tak baik kepada yang baik. Contohnya hak benar penjarakan tu, kita pun nak lari pada bila kita rapat, mudah tak dihinggapi penyakit? Sebab tamak yang kes baru dia kata bukan hanya dengan jarak tu, lagi jauh dia akan kena. Contohnya hak kes ni si buah gangga itu ni, dia punya powernya berganda-ganda. Walaupun jaraknya jauh, kadang-kadang dia boleh juga. Jadi penjarakan tu bukan saja-saja. Tu sebut dengan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga pemimpin di kalangan. Hak mana hak pemimpin yang taat perintah Allah? Masa dia buat ni untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Bukan saja-saja sebelum ni kita buat dah berjarakan. Bukan kata di masjid kita nu, di Kaabah, di Baitullah pun ditutup. Sampai orang nak pergi Mekah, orang nak pergi Umrah pun tak boleh pergi. Tu tempat yang utama bagi orang Islam pun tak boleh pergi. Tambah-tambah hak masjid kita lagi-lagilah. Jadi kita ikut arahan tu. Mungkin buat sementara kalau kita ikut arahan ni, insya-Allah. Jadi hak jangkitan tu taklah banyak sangat. Contohnya kes
Kemarin berapa? Duanya. Kadang-kadang ada. Makanya kita duk jaga je ni insya-Allah. Jadi hak sembahyang jemaat tu hukumnya wajib. Hak penjarakan tu, kalau ikut tu sebab apa? Kita ikut arahan tu juga dapat pahala juga ikut arahan. Kita jarak tu ikut arahan. Arahan yang baik dah. Arahan yang baik ke apa? Nak jaga benda yang hak lebih berat. Hak mudarat lebih berat. Kalau kita duduk sebab apa? Benda tak nampak. Kalau nampak, tak apalah. Dia tu ada, kena duduk jauh. Sebab benda tu tak nampak. Maka, kena suruh dia sembahyang lah. Bukan lepas tututan daripada tak sembahyang, kena sembahyang juga. Semua penjarakan. Semua ada penjarakan. Sembahyang jemaat tu tetap wajib. Kecuali, macam kita sebut dulu, hanya untuk ahli jawatan kuasa masjid je. Dulu dia ada buat untuk AJK je. Tak buat sembahyang jemaat. Tapi dah buka, semua ada penjarakan. Kena buat sejadah diri, kena tutup muka, penjarakan dan kena tulis nama. Kena ikutlah arahan-arahan tu. Kewajipan atas sembahyang jemaat tu tak lepas juga. Sekiranya pihak masjid telah membuka masjid dan untuk dirikan sembahyang. Jadi kita kena suruh jugalah. Maksud kena suruh dia. Baik. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin." Itu sebut dengan fa illam tastati'. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, fa illam tastati'. Jika tak mampu, baru. Mampu tak mampu, siapa yang tahu? Kita sebut tadi ni, kita yang tahu. Aku mampukah berdiri? Tak mampukah berdiri? Rokok. Mampukah aku ni sembahyang duduk antara rukuk? Mampu tak? Mampu tak? Tanya diri kita. Kalau tak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, maka sembahyang dalam keadaan mengiring. Kanan miring kanan, betul melentang. Lapik belakang. Bagi tinggi belakang. Tak mampu juga dengan bahasa isyarat, dengan pergerakan mata dan sebagainya. Tak mampu juga dengan bahasa isyarat, dengan hati. Tak mampu juga dengan hati. Mati ya. Sembahyang tetap kena sembahyang. Kecuali orang perempuan. Tu kalau kita ayah kita kan, yang wajib sembahyang tu, kita kena bantu dia lah. Pegang contohnya kita kata ya, ni takbir dia tak mampu nak kata, tapi dia boleh dia masih ingat lagi. Kita kata Allahu Akbar walaupun dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Fatihah ni kita pun bismillah. Baca yang hak rukun-rukun saja. Baca yang sembahyang pula, sembahyang duduk di atas tilam dia tu. Kalau dalam keadaan boleh wuduk, kita tolong wuduk. Tak boleh dalam keadaan kalau tuan-tuan tak boleh kena ayat, kita bertayamum dengan dia. Kita bantu dia. Masa dia kecil-kecil, dia tolong kita, bantu kita, dia jaga kita. Masa dalam uzuk, kita pula bantu kita. Kita bantu dia, insya-Allah nanti anak-anak kita juga akan bantu kita. Tu Tuhan adil. Tapi kalau kita buat lebih kurang, esok anak kita juga buat lebih kurang dekat kita. Baik. Yang kedua, memendekkan, mengkasarkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menghimpunkan antara 2 sembahyang bagi orang yang musafir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila kamu musafir di bumi Allah, maka tidak mengapa ke atas kamu memendekkan, mengkasarkan sembahyang. Cuma jamak ni, kalau nak masa musafir pun boleh jamak, tak musafir pun boleh jamak. Nanti kita akan jumpa esok jamak himpun bagi orang yang sakit ataupun bagi keadaan hujan yang lebat. Boleh kita jamak sembahyang kita. Maksudnya ada kesulitan lah. Tak mestinya kita musafir boleh jamak. Kita duduk rumah pun boleh jamak dengan asbab yang tentu. Nanti kita akan jumpa lah sampai tajuknya pada muka surat 200 lebih esok lah. 3 tahun lagi lah insya-Allah kita cerita. Iaitu qasar dan jamak. Itu mudahkan kita lah. Cuma kita kadang-kadang kita tak ambil keringanan, rusah yang Allah Subhanahu Taala nak bagi. Allah bagi, kita ambil lah. Macam sultan, macam pemerintah, macam raja nak bagi kita hadiah. Kalau kita tak ambil, rasa apa pemerintah tu? Hadiah yang nak bagi. Kita nak bagi hadiah pada seorang, orang tu tak mau hadiah kita. Rasa kena kecil hati tak? Kecil hati ya. Ni adik ni, abah nak bagi hadiah dengan di atas kejayaan adik. Mak bagi hadiah, ayah bagi hadiah.
anak kita tu tak mau mak rasa mana? Kecil hati kita. Kita bungkus dengan bungkus elok-elok, ikat dengan elok, bagi hadiah elok-elok. Dia tak mau pula hadiah kita kecil hati. Begitu juga Allah SWT nak bagi keringanan kepada orang-orang tertentu. Contohnya bermusafir ataupun berlaku masalah apa-apa, bagi keringanan. Maka kita ambil keringanan tu. Contohnya musafir. Lalu kita musafir lah. Kita pendekkan sembahyang kita. Kita jamakkan sembahyang kita daripada qasar, qasar dan jamak. So kita buat qasar dan qasar jamak. Semua esok kita akan sebutlah macam mana kita nak qasar. Contohnya kita nak sembahyang, saya sebut sikitlah contoh nak sembahyang, kita berjalan. Syarat nak qasar, syaratnya kalau kata nak qasar, syaratnya bermusafir. Syaratnya keluar musafir dulu. Syaratnya keluar musafir. Sebelum keluar musafir tengok masa waktu lagi. Kalau masa waktu tak bolehlah kita nak qasar ataupun nak jamak sembahyang tu. Contohnya nak keluar azan Zuhur dah, duduk Korea lagi. Lepas tu tak boleh nak, walaupun kita duduk dalam Korea kita dengan azan Zuhur. Walaupun kita dah keluar nak qasar boleh tak boleh qasar dah. Sebab apa? Dalam Korea tadi dah masuk waktu. Syaratnya kita keluar tak masuk waktu, kita keluar kawasan Korea kita dengan azan Zuhur. Ketika tu boleh qasar. Waktu mana? Keluar sepadan Korea kita tu. Maka bermula sampai bila? Sampailah kita masuk Korea kita balik. Tempoh bila? Tempoh juga kita akan sebut esok ni. Tak lebih berapa hari, tak tolak daripada pi dan balik. Nanti kita akan jumpa cerita. Cuma dia ada beza-beza lah. Contoh, kalau kata niat qasar, niat sebelum takbir tu. Qasar. Kalau jamak, niat dalam sembahyang. Macam mana Ustaz? Niat dalam sembahyang? Kalau qasar, masa takbir tu niat qasar. Kalau jamak dalam sembahyang tadi ni, contohnya kita jamak sembahyang takdim, sembahyang asar masuk dalam sembahyang Zuhur. Niat masa mana? Niat masa Allahu Akbar tengah duduk sembahyang Zuhur tu. Masa tengah tu di antara takbir sebelum salam. Takbir, masa lepas takbir tu kena niat dah. Sebelum mana? Sebelum bagi salam. Niat masa tu. Sekali lagi aku nak jamak sembahyang asar masuk sembahyang Zuhur. Habis Ustaz lagi nak niat dah. Sunat nak niat pun tak apa, tak mau niat pun tak apa. Sekali habis lagi ni. Cuma sunat kita niat. Sunat saja sekali lagi ni. Hak sembahyang asar sekali lagi nak jamak tu sunat niat. Kalau tak niat pun tak apa. Sebab apa? Sebab niatnya syaratnya dalam sembahyang tadi ni. Sembahyang apa? Sembahyang Zuhur. Di hak 2 rakaat tadi lah. Hak qasar tadi ni. Takbir, kita buat qasar. Lepas takbir, sebelum salam. Masa itulah kita niat kita nak buat jamak takdim. Cuma hak jamak takhir, niat masa mana? Dalam tempoh waktu perjalanan tu sebelum masuk waktu asar. Contohnya kita keluar tak azan lagi. Sampai lepas badan Korea kita dengan azan Zuhur. Kita kata Ustaz lagi lah. Sampai di Johor dia aku nak buat jamak takdim, syaratnya kena niat. Tempoh mana? Tempoh masuk waktu Zuhur sebelum masuk waktu asar. Kena niat dalam tempoh tu. Kalau tak niat, maka dia kira qada. Dia kira qada. Dia kena niat. Bukan niat dalam sembahyang. Hak niat dalam sembahyang ni ialah jamak takdim. Ini kita akan belajar esok lah ini ni. Walaupun lambat 2-3 tahun lagi saya sebut bila ringkas-ringkas nak bagi tahu jugalah sikit-sikit. Baik. Al-Bukhari, kita ambil sikit lagi. Al-Bukhari meriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ya jama'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhrin sairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara sembahyang zuhur dan asar. Ketika baginda bermusafir dan baginda juga menghimpun di antara maghrib dan isyak. Dua ni himpun. Subuh tak boleh. Jangan sambut himpun subuh dengan zuhur pula. Boleh ialah sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Ataupun sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Iaitu bezalah. Iaitu jamak takdim buat hak awal waktu. Hak jamak takhir buat hak akhir waktu. Contohnya, kalau jamak takdim, hak zuhur, hak asar buat dalam waktu zuhur. Kalau jamak takhir, hak waktu zuhur buat masuk dalam hak waktu asar. Nanti kita akan bicaralah sampai tajuk dia nanti. Jadi habis yang tu, insya-Allah lepas ni kita akan bicara pula tentang sumber-sumber
fiqh Islam, hak sumber-sumber yang kita nak ambil hak hukum-hukum ni, hak kita Imam Syafi'i, kita ambil 4 sumber ni lah, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah dan juga Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. 4 sumber ni yang kita ambil, tak ambil daripada sumber-sumber lain. Dari segi ibadat yang kita buat ni, sama ada hukum berkait bab ibadat kan, bab munakahat kan, bab amalat kan, kita ambil daripada 4 sumber ni. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Yang ketiga, Al-Ijma'. Yang keempat ialah Al-Qiyas. Nanti kita akan bicara lah. Hak ni pun panjang jugalah. Hak ni pun ada 3 tajuk ni. Iaitu 4 tajuk ni. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Wallahu'alam. Kita buka soalan, kau ada soalan. Bismillah. Ya. Kita orang perempuan ni, banyak kita semayang Aisyah 6 hari, kita boleh bagi nak semua dah. Kita lelaki. Dia perempuan sunat perlahan. Maksudnya kalau tak, walaupun seorang, dia sunat perlahankan suara dia. Sebab kadang-kadang takut timbul fitnah. Perempuan dia mudah timbul fitnah. Dia sunat orang perempuan ni buat perlahankan suara, baca untuk dengar dia saja. Kecuali tujuan dia nak ajak anak dia lain lah. Contohnya imam anak dia kecil-kecil dia nak baca kuat nak bagi anak dia dengar. Tujuan apa? Dia nak mengajak anak dia. Perempuan boleh imam untuk anak-anak dia lah, kecil-kecil anak dia. Atau perempuan dengan perempuan, anak perempuan dia nak baca tu untuk apa? Nak bagi dengar orang makan lah. Sekali lagi contoh dia rokok, tak dengar apa. Ketika dia sujud, dia nak bangkit sujud tu tak dengar apa. Jadi anak yang ikut je lah. Jadi tak apa, dia sunatkan dia boleh dia suara kuat. Sebab apa dia jadi imam untuk anak-anak dia? Anak perempuan dia lah ataupun anak kecil-kecil dia. Wallahualam. Tak macam kita bersebut. Kita bersebut macam mayasak. Kita dan tak apa dan lah kira rokok sama imam dah balik. Kita tutup tak dan imam dah bangkit. Kita tidak takut. Macam mana tu? Ya, Masbuk lah, masa masbuk. kita masuk kita. Imam rokok dah kita ikut rokok tapi tak dan nak tamat imam sampai imam. Rokok. Oh, maksudnya kita masbuk. Kita Allahu Akbar, kita masa nak pergi tu tak imam rokok. Kita pun Allahu Akbar tu nak tu rokok. Tak imam bangkit. Yang tu kita kena tambah. Dia kena rokok dan tumakninah bersama dengan imam. Contohnya tu saya sebut kat tu imam ke, tu imam pun kena bagi faham lah, bagi peluang kat makmum lah sama. Contohnya dia dengar tu makmum duk ambil wuduk apa, ketika dia rokok tu bagi lama sikit tak apalah, Allahu Akbar. Dia hak makmum tu main Allahu Akbar dan dia rokok lah. Tunggulah saat tu imam tu. Begitu juga dengan makmum, kena faham juga tentang tu imam. Kadang-kadang tu imam faham, makmum tak faham. Dia main duk bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas. Tak payah dah. Tak payah qul a'udzu binnas dah. Tak payah dah usalli pun tak payah dah. Dia memang Allahu Akbar. Lepas tu rukuk tu tak payahlah. Ni kau dah duk astagfirullahalazim. Allazi tu imam duk tunggu punya lama tu. Jadi kita Allahu Akbar, turun sujud, turun rukuk. Maksudnya kalau dan dengan kadar tu maknanya dengan kadar subhanallah, kadar lama tu. Kadar subhanallah. Yang kedua kita turun rukuk, tengok Allahu Akbar. Dia kata aku tunggu pun dia ni hari-hari lambat. Contoh hari-hari main lambat, dia bagi pi lah ya. Maka saat lagi tok imam bagi salam, tengok kita masuk rakaat berapa. Tengok kita masuk rakaat yang ke berapa. Contohnya kalau kita baru rakaat pertama, saat lagi tok imam bagi salam, kita bangkit tambah 1. Kalau 2 tambah 2, kalau 3 tambah 3 lah. Hak rakaat tu tidak kira. Walaupun kita rokok, semua kita tak rokok tumakninah bersama dengan imam. Mesti rokok dengan imam. Tak mau berselisih macam tu. Begitu juga dengan semayang-semayang lain pun, syaratnya kena rokok sama imam lah dapat rakaat. Wallahualam. Nanti satu Ustaz. Ya. Kita dan baca Fatihah, kita masuk muafiq lah atau Ya. di rakaat pertama. Ya. Dan tu di rakaat kedua, ketiga kita tak sempat bersama imam macam mana. Dia kena kurang-kurangnya 3 rukun yang panjang. Dan insya-Allah kalau baca dan. Rukun panjangnya lah rokok rukun pendek. Rokok rukun panjang.
rukuk panjang 1. I'tidal rukun pendek. Turun sujud rukuk panjang. Naik pada sujud, duduk antara sujud rukun pendek. Turun sujud yang dua sujud tu sebelum dia naik dah. Sebelum dia naik pada sujud yang kedua tu. Itu kita kena habis dah. Bila kita tak sempat yang tu kita kalau insya-Allah lah, kalau kita ni insya-Allah dan bacalah kalau kita walau lambat macam mana pun insya-Allah. Tu selalunya itulah tu masalah tu. Tu yang sunat kadang-kadang imam ni contohnya lepas waladhdallin, sunat imam tu berhenti sat, bagi peluang kepada makmum untuk baca Fatihah berhenti sat. Kalaunya berlaku bulan-bulan Ramadan lah. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna 3 ayat. Jadi kita kena reti tahu PA imam. Kita kata kalau tu imam ni mesti dia baca pendek mesti lepas ni inna a'tayna. Jadi macam mana? Kita baca ikut imam. Kita baca tu imam bismillah, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Tu imam laham, kita pun sebab apa? Kita tahu lah dia ni kalau lepas pada waladhdallin mesti kul huwallahu ahad. Dia baca pula satu nafas kul huwallahu ahad lillahu. Tak dan kita. Jadi nak baca selamat, kita baca Fatihah sama-sama dengan dia. Tak imam bismillah, kita pun bismillah. Apa? Kalau tidak tak dan lah kita. Ada tuan-tuan. Yang hak tak imam ni hak express. Fatihah pun sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cepat. Macam dia kalau dia hak di Indonesia tu lagi sakan lah. 20 rakaat berapa minit? 2 minit, 7 minit apa? Habis lah. Itu penat tu. Itu sembahyang kalau kita Imam Syafi'i memang tak sah, tak ada tumak ni dah. Tak sah dah. Jadi tengoklah 3 rukun yang panjang. Selalunya kita dan lah insya-Allah kalau kita baca hak cara kita ni insya-Allah kita akan dan. Semua yang tak dan ni hak was-was. Bismillah. Bismillah je 10 kali. Ini was-was ni kita kena Pertama yang kata Fatihah tu. Ya. Ya. Yang lain tu dia tak ada. Yang lain dia kata dia 5 hak kata 3 rukun panjang tadi lah. Kita jangan bagi tidak, kalau tidak kita tak dapat rakaat tu, maka kita kena tambah lagi. Tambah lagi 1 rakaat. Nanti kita hak tu bab tu juga nanti kita akan bicara dalam tajuk-tajuk tu. Kalau kita tak ada nak baca Fatihah, kita tambah lagi ustaz. Kena ada. Habis contohnya kita tak ada nak baca tu, tak imam dah bangkit dan maka rakaat tu tak dikira lah. Ataupun yang kedua setengah orang tak ada, dia niat mufarakah keluar dari imam. Tok imam cepat sangat, dia keluar cuma dia tak dapat pahala sikit lah. Tok imam dia baca, contohnya kita pun tak tahu dia main bismillah 1 Fatihah, lepas tu kita niat mufarakah keluar pada imam, cuma kita tak dapat pahala jemaah lah. Jadi rugi sikit lah tu. Semua imam-imam pun jadi imam, jangan duk kalut sangat nak pergi mana. Kita baca pelan-pelan macam tadilah kita menghadap Allah, nak kalut-kalut nak pergi mana, pelan-pelan baca. Dan juga kita kena tahu juga yang belakang kita tu orang yang uzur. Belakang kita tu kita orang muda sihat, tapi yang belakang kita tu uzur. Jadi kita raikan yang ikut kita tu. Wallahu a'lam. Jadi kita ingat sampai tahun tu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah.
Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalian kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.